tanda Lailatul Qadar dan cara menghidupkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan segala makhluk, dan dialah yang kekal, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki kepada kita, yang mentakdirkan segala qada dan qadar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah pada hari dan saat ini kita masih lagi dikurniakan nikmat kehidupan dan kita berada di penghujung Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijriah 2023 Masihi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk fasa terakhir bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepada kita untuk beramal di malam-malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita dapat. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkannya iaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, amalan yang terpenting untuk kita beramal di dalam malam-malam pada malam-malam Lailatul Qadar, insya-Allah mungkin 10 akhir Ramadan ataupun malam-malam ganjil. Moga-moga kita dapat membaca Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, tanda-tanda Lailatul Qadar pada pagi ini kita berkongsi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada beberapa dalil nas yang membicarakan tentang Lailatul Qadar. Kita boleh tengok apa tanda-tandanya supaya kita lebih bersemangat. Namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlaku. So tuan-puan, lepas berlaku malam Lailatul Qadar, itulah baru kita tahu malam tadi telah berlaku Lailatul Qadar. Ini disebut dalam Fathul Bari. Tuan-puan rahmati Allah, di antara dalil perkataan beliau di atas, iaitu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab yang berkata, hiyal lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sabihah 27 wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a 'alaha. Daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam itu adalah malam yang cerah. Pada malam tu malam yang cerah, tuan-tuan, iaitu malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Ini setelah Lailatul Qadar itu berlaku. Maka ada tanda-tandanya. Kata Ubay bin Ka'ab, malam itu adalah malam yang cerah. Sangat cerah pada malam tu, cantik. Iaitu malam ke-27 yang pernah berlaku di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Yang ini malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Sebab tu malam ke-27 ni alim ulama sangat-sangat beramal pada malamnya. Dan tanda-tandanya ialah, tanda-tandanya berlaku pada malam Lailatul Qadar, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya setelah berlaku Lailatul Qadar, pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih. Pada pagi harinya matahari itu terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Maknanya pagi itu cahaya matahari naik tidak terlalu terik. Dan matahari kalau kita lihat pada pagi tersebut, dia naik berwarna putih, tuan-tuan, tanpa memancarkan sinar bayda' la syu'a 'alaha, tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Matahari naik
nampak macam bersinar tapi lebih kepada warna putih dan tanpa memancarkan sinarnya ke segala penjuru. Ini hadis riwayat Muslim nombor hadis 762. Tuan pada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok pagi ni macam mana keadaannya, kalau sama kemungkinan malam tadi adalah Lailatul Qadar. Dan lagi dalil hadis tanda-tanda Lailatul Qadar yang sahih lah daripada hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbih asy-syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Lailatul Qadar ni adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Kita rasa tenang pada malam tu. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Tak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Pada pagi hari, matahari bersinar, tidak begitu cerah. Pagi pula, matahari bersinar, tidak terlalu cerah. Dan nampak kemerah-merahan. Yang tadi, hadis tadi putih kan. Cahaya matahari nampak seperti warna putih. Yang ni nampak cahaya matahari tersebut tidak terlalu cerah sinarannya. Namun nampak seperti kemerah-merahan. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan hadis ini adalah sahih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah dua hadis berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Pada malamnya adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Jika demikian, maka tidak perlu mencari-cari tanda Lailatul Qadar. Kerana kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu berlaku. Jadi kita nak tahu bila malam Lailatul Qadar ni, esokkan tu baru tahu. Dia tidak akan berlaku tandanya sebelum. Tapi Rasulullah dah bagi tahu kita dalam hadis yang sahih, mutawatir, yakni Lailatul Qadar akan berlaku pada 10 akhir Ramadan, dan Rasulullah perincikan lagi dengan malam yang ganjil. Kalau malam tadi malam ke-21. Malam ni malam yang ke-22. Tu. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyakkan ibadah di 10 hari akhir Ramadan. Nescaya kita akan mendapati malam penuh kemuliaan tersebut. Maka kalau kita nak cari malam Lailatul Qadar bila? Kebanyakannya adalah malam 10 akhir, malam ganjil, dan ada pandangan ulama tidak semestinya malam ganjil. Maka kita akan tahu malam itu malam Lailatul Qadar adalah keesokan harinya, maka rugilah. Jadi kata alim ulama, kita usaha menghidupkan 10 malam akhir tersebut dengan amal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya. Jadi tuan pada rahmati Allah, bagaimana cara untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Bagaimana cara untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Sudah sepatutnya kita orang Islam ini lebih giat beribadah pada malam-malam 10 akhir dengan penuh keimanan dan rasa tamak. Tamak macam mana? Tamak, rasa tamak untuk mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah SWT, yang tu tak apa dibenarkan. Hendaklah kita mencontohi Nabi SAW, kerana Nabi ini pada 10 malam akhir dia memang giat beribadah, bahkan Rasulullah mengetakkan kainnya. Ini bermakna Rasulullah betul-betul fokus kepada ibadah dan tidak lagi tidur bersama isteri ataupun menyetubuhi isteri pada 10 akhir Ramadan. Dan Rasulullah banyak beriktikaf dan banyak bertadarus. Bahkan Rasulullah setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Itu Rasulullah. Maka kita kena lebih lagi sebenarnya. Baginda seperti itu, yakni bersungguh-sungguh untuk meraih malam yang mulia, iaitu Lailatul Qadar. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim nombor hadis 1175, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan baginda di waktu yang lainnya. Aisyah kata Rasulullah ni 10 malam akhir memang betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti hari yang lain, tidak seperti malam yang lain. Itu Rasulullah. Aisyah sebut kerana Aisyah dia hidup bersama Rasulullah sepanjang hayatnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan lagi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 terakhir ni, baginda mengetatkan sarungnya, iaitu Rasulullah mengetatkan kain sarungnya untuk menjauhi para isteri baginda, yakni bukan jauh berpisah. Untuk menjauhi maksudnya menjauhi daripada berjima. Ini disebut pendapat ini mengenai dalam hadis Lataif Al-Ma'arif muka surat 332, tuan-puan. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan, mengetatkan kainnya dan tidak berjimuk lagi dengan isterinya, yakni tidak tidur lagi bersama isteri 10 malam akhir. Kita masih tidur. Rasulullah dah beriktikaf. Itu Rasulullah, tuan-puan, yang telah dijamin syurga oleh Allah, syurga tahap yang tertinggi.
syurga apa? Al-Wasilah. Tu. Menghidupkan malam-malam tersebut, dan Rasulullah menghidupkan malam-malam 10 malam akhir ni. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi tidur seperti biasa. Tidak lagi beribadah seperti biasa. Aisyah kata Rasulullah sangat bersungguh-sungguh 10 malam akhir. Bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Bersungguh-sungguh tidak seperti malam yang lain. Bersungguh-sungguh tidak seperti hari yang lain. Itu Rasulullah. Dan tidak lagi tidur bersama isteri, tuan-tuan. Itu Rasulullah, tuan-tuan. Kita bagaimana kita? Dan Rasulullah menghidupkan malam. Maksudnya malam itu tidak sepi. Malam itu tidak hidup dengan cerita-cerita. Tidak hidup dengan perbualan-perbualan. Tidak hidup lagi dengan moreh, colek di kedai dan sebagainya. Tidak hidup lagi dengan bola. Tidak. Rasulullah menghidupkannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Dan bukan sahaja menghidupkan, malah bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Bersungguh-sungguh. Itu Rasulullah. Dan ada perkara yang Rasulullah buat, yang perlu kita buat, iaitu Rasulullah membangunkan keluarganya. Rasulullah gerak ahli keluarganya untuk bangun beribadah. Ini disebut dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, tuan-tuan. Jadi kita perkara yang sunat kita lakukan adalah yang pertama, tuan-tuan, kita buat persediaan untuk amal ibadah pada 10 akhir Ramadan. Kena ada dah pakaian khusus. Kerana Rasulullah mengetatkan sarungnya, iaitu Rasulullah mengenakan pakaian terbaik, pakaian yang penuh selesa untuk ibadah, dan Rasulullah ketatkannya. Yakni Rasulullah, maksud ketatkannya, Rasulullah betul-betul bersedia, tuan-tuan. Rasulullah SAW betul-betul bersedia untuk beramal ibadah. Seperti, tuan-puan, kita sebelum kahwin. Kita bersedia dengan kelengkapan yang lengkap, tuan-puan. Kelengkapan yang penuh lengkap. Dengan kain sampingnya, dengan tengkoloknya, dengan kopiahnya, songkoknya, dengan hiasan-hiasannya. Itulah seperti Rasulullah pada malam tersebut betul-betul bersiap untuk beramal ibadah pada 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesungguhan Rasulullah. Walaupun Rasulullah dah dijamin syurga, walaupun Rasulullah dah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi habib Allah, kekasih Allah. Tapi tengoklah akhlak Rasulullah dalam mencari. Rasulullah memuliakan malam Lailatul Qadar itu dengan beramal ibadah, tidak dengan amalan yang lain. Kita sibuk dengan bazar, shopping mall lagi. Masjid semakin sepi. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bermuhasabahlah, diri saya sendiri dan juga tuan-puan. Okey? Dan Rasulullah membangunkan ahli keluarga. Rasulullah dah ibadah seorang, tuan-puan. Dia membangunkan ahli keluarga. Maka kita hari ni, kita gerak juga ahli keluarga kita, terutama sekali yang duduk bersama kita satu rumah. Kita gerak. Dia bangun, tak bangun, itu suku kira. Kita gerak dulu. Kita buat sunnah Nabi, gerakkan ahli keluarga. Bukan gerak sahur. Gerak untuk qiyamul lail, amal ibadah pada malamnya. Sufyan As-Sawri, seorang alim ulama tasawuf, berkata, dia kata, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sufyan As-Sawri kata, seorang alim ulama yang penuh dengan tawaduk, penuh dengan kerendahan diri, penuh dengan kemuliaan. Sufyan As-Sawri, dia kata, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Dia sangat senang. Senang untuk apa? Untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut. Untuk bertahajud dia sangat senang. Kerana apa? Kerana malam tersebut dijanjikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Dan katanya lagi, Sufyan As-Sawri tadi, mengajak keluarga, nampak dia buat sunnah Nabi, mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan solat jika mereka mampu. Jika mereka mampu. Tapi dia ajak dulu. Sufyan As-Sawri ajak ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tuan-puan, hari ini kita ajak keluarga kita ke supermarket, ke bazar. Nampak orang buka puasa di tepi pantai, kita pun buka puasa di tepi pantai sekali. Nampak orang buka puasa di tepi jambatan, jambatan angkat di Drawbridge, Kuala Terengganu, kita pun ajak pergi. Mana saja yang ada tempat menarik, kita pergi. Akan tetapi, tuan-puan, berapa kali kita ajak ahli keluarga kita ke masjid? Berapa kali kita ajak ahli keluarga kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Berapa kali kita ajak ahli keluarga kita, marilah kita pergi qiyamul lail malam ni di masjid. Masjid Bandar Permaisuri setiap malam ada qiyamul lail, solat sunat tasbih dan witir. Lalu tahajud tu buat masing-masing. Dan menyediakan juadah sahur. Tapi tak ramai yang datang, tak ramai. Begitu juga di masjid-masjid lain. Saya yakin ada yang melakukannya. Ada yang buat malam ganjil saja, ada yang buat 10 malam akhir direct. Jadi tuan-puan, kita dan ahli keluarga kita duduk mana masa qiyamul lail? Duduk mana masa ibadah fardu subuh? Kita lihat bagaimana kita memuliakan Lailatul Qadar. Pagi ni kita tengok macam mana cahaya mentari. Tu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan Lailatul Qadar, yang dimaksudkan dengan menghidupkan Lailatul Qadar ialah menghidupkan sebahagian besar
malam dengan ibadah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkannya dengan amal ibadah. Dan tidak mesti seluruh malam, tidak semestinya. Contoh kita menghidupkan dalam sejam ke 2 jam ke ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah cukup, bukan daripada isyak sampai subuh duk tidur, tidak. Kita menghidupkannya, contohnya malam ni sejam ke kita baca Al-Quran, sejam ke kita beramal ibadah dan berzikir. Paling kurang kita ambil masa sejam, paling kurang. Tuan pada rahmat dari Allah SWT. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama mengatakan, barang siapa yang mengerjakan solat isyak dan solat subuh. Imam Syafi'i kata siapa yang mengerjakan solat isyak dan solat subuh pada malam Lailatul Qadar, kita tak pasti bila, tapi 10 hari kita hidupkan solat isyak dan solat subuh dengan berjemaah lah. Berarti dia telah dianggap menghidupkan malam tersebut. Imam Syafi'i berpendapat siapa-siapa yang solat fardu isyak berjemaah, solat fardu subuh berjemaah, dia telah dikira sebagai orang yang menghidupkan malam tersebut, yakni dengan amal ibadah. Mudah tuan-tuan. So kita kalau malah nak berterawih, malah nak bertahajud, pastikan kita dan ahli keluarga kita ajak semayang isyak berjemaah di masjid, semayang dan esoknya semayang subuh berjemaah di masjid. Itu dah termasuk dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang peliknya 10 hari ni ramai yang sudah lagi tidak solat isyak di masjid. Solat isyak mana? Bazar, shopping mall. Ini ataupun di rumah. Kerana sibuk untuk membeli belah. Tuan pada rahmati Allah sehingga tak pergi lagi masjid. Ada yang begitu. Jadi kita tengok kita duduk mana waktu isyak dan waktu subuh. Subuh, sahur bangun. Tapi masjid duk pergi. Tu. Semayang masing-masing dalam bilik. Ini tidak sepatutnya. Tapi baguslah masih lagi solat. Baik tuan pada rahmati Allah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan solat. Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya dengan solat tahajud. Bukan hanya dengan solat tasbih. Bukan hanya dengan solat sunat yang lain. Tapi dapat pula kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Zikir dan tilawah Al-Quran seterusnya adalah berdoa kepada Allah. Tuan pada rahmati Allah, antara zikir yang afdal kita amalkan di bulan Ramadan, kita amalkan zikir ni tuan-puan. Dan kita banyakkan zikir ini pada malam-malam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ulang 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kemudian tutup dengan doa. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Fa'fu 'anna kita niat untuk ramai ahli keluarga kita. Fa'fu 'anni untuk seorang. Ya Karim. Ini antara zikir yang perlu kita banyakkan zikir ini. Kita minta dengan Allah, kita mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Kita minta ampun dengan Allah dosa-dosa kita. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita syurga dan kita berlindung daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun amalan solat lebih utama antara zikir berdoa, baca Al-Quran, solat, sedekah pada malam Lailatul Qadar. Apakah amalan yang utama? Iaitu amalan solat lebih utama berbanding amalan lainnya pada malam Lailatul Qadar. Solat paling utama kerana tidak ada solat yang lebih penting setelah solat fardu adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Seterusnya barulah solat-solat yang lain. Tapi solat ni lebih utama daripada zikir, daripada Al-Quran. Ini kerana solat itu tuan-tuan, dalam solat pun ada baca Quran. Nabi pun baca Al-Quran panjang dalam solatnya. Barang siapa, Rasulullah sebut, barang siapa melaksanakan solat pada malam-malam Lailatul Qadar kerana imanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala daripada Allah, maqama Lailatul Qadar dengan solatlah. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan solat, imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 1901. Jadi alim ulama berpendapat amalan terbaik untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar adalah dengan solat. Solat dengan penuh keimanan dan harap pahala daripada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi utama pada malam Lailatul Qadar, selain zikir, selain doa, selain baca Quran, adalah selain sedekah adalah dengan solat. Jangan tinggal solat. Dan solat di sini ada yang berpandangan juga oleh ahli ulama, iaitu dengan berdoa kepada Allah. Itu.
Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kalau boleh kita berusahalah untuk solat pada malam Lailatul Qadar. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak berikan kepada hamba-hamba Allah yang tidak terpilih untuk dapat Lailatul Qadar, tentu solat Isyak pun tidak di masjid. Pada malam tersebut, orang tersebut solat pun tidak di masjid. Tarawih pun tinggal. Solat subuh pun kadang tersasu. Ataupun solat subuh pun tak buat. Ataupun solat subuh pun di rumah juga. Sahur bangun. Namun, tidak ada doa pada malam tersebut yang dia doakan pada Allah. Tidak ada zikir yang dia zikirkan kepada Allah. Tidak ada bacaan Al-Quran pada malam tersebut. Hamba Allah yang tidak terpilih. Hanya bangun bersahur. Lalu bersiap solat subuh pun seorang-seorang dalam bilik. Maka, yang ni maksudnya dia tidak ada rezeki lah. Allah tidak rezekikan kepada dia Lailatul Qadar. Dan kita harapkan Lailatul Qadar ini masih ada lagi dengan kita, masih ada saki baki lagi sehingga 10 hari. Maka beribadahlah kerana Allah SWT, bukan lagi kerana Lailatul Qadar, tapi kita tetap mengharapkan pahala daripada Allah. Tetap juga kita mengharapkan Allah SWT kurniakan Lailatul Qadar untuk kita. Lailatul Qadar ni bukan saja untuk orang yang berada di masjid. Contohnya seorang ibu yang sibuk menjaga anaknya sehingga dia tak sempat baca Al-Quran, tak sempat berzikir, sibuk jaga anak, itu pun boleh dapat Lailatul Qadar dengan asbab jaga anak tersebut. Boleh, tuan-tuan. Seorang ayah yang sibuk bawa kenderaan, lori dan sebagainya ke sana ke sini, tak sempat pergi masjid dan sebagainya, boleh jadi juga Allah beri Lailatul Qadar kepada dia sepanjang dia berkhidmat bawa lori ke sana ke sini sambil berzikir kepada Allah. Boleh jadi dia pun boleh Lailatul Qadar. Boleh jadi. Kerana malam itu adalah malam yang dipermudahkan oleh Allah dan malam yang penuh kebaikan. Apa pun yang sedang dia buat, pekerjaan apa pun yang dia lakukan, keadaan apa pun yang dia alami, walaupun bukan di masjid, tetap dia akan dapat Lailatul Qadar kerana di sana dia akan ada perkara baik yang dia akan buat. Kalau sambil bawa kenderaan, lori, bas dan sebagainya ke sana sini, walaupun dia tak ada di masjid, tapi dia tetap mengingati Allah, berzikir, beristighfar pada Allah, mungkin pun dia akan dapat Lailatul Qadar. Itu kemungkinan. Bagaimana pula wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar? Dan wanita haid kan tak dapat solat, tak dapat baca Al-Quran. Bagaimana wanita haid ini menghidupkan malam Lailatul Qadar? Juwaibir pernah mengatakan bahawa dia pernah bertanya kepada Ad-Dahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dalam zikir? Adakah mereka dapat memperoleh bahagian daripada Lailatul Qadar? Adakah orang haid ni akan dapat juga ke Lailatul Qadar? Gitu. Ad-Dahhak pun menjawab, ya, mereka tetap dapat memperoleh bahagian daripada malam Lailatul Qadar. Siapa sahaja yang Allah terima amalannya, apa-apa amalan lah dia buat. Kalau sambil bawa ubah berzikir, zikir tersebut Allah terima dan boleh Lailatul Qadar. Kalau sambil jaga anak, menyusu anak dan sebagainya, anak menangis, gaya anak dan sebagainya, boleh jadi dia tengah gaya anak, dia berzikir pada Allah, dia mengingati Allah, maka dia pun dapat Lailatul Qadar. Maksudnya dia tidak lalai walaupun dalam apa pun keadaan situasinya. Gitu. Tetap dia memperoleh. Ini menunjukkan wanita haid, nifas dan musafir tetap dapat memperoleh bahagian Lailatul Qadar. Ya. Tetapi kerana wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan solat ketika itu, maka dia boleh, wanita haid ini, nifas ini, boleh melakukan amalan ketaatan lainnya. Yang dapat dilakukan oleh wanita haid pada malam itu ialah membaca Al-Quran, boleh baca Quran tanpa menyentuh mushaf. Boleh. Ini disebut oleh hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan bersuci. Ini menunjukkan ambil dalil ni, wanita haid dia boleh membaca Al-Quran dengan dia niat berdoa dan berzikir, tapi baca Quran tanpa menyentuh mushaf. Seperti 3 kul huwallahu al-falaq an-nas, dia baca 3 kali pada malam tu, niat doa dan zikir tanpa menyentuh mushaf, dia dikira sebagai amalan membaca Al-Quran juga. Dan lagi wanita haid boleh buat amalan zikir, istighfar dan doa, dan boleh mendengar juga bacaan Al-Quran daripada orang lain. Tetap dia akan mendapat pahala Al-Quran, membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10 malam akhir kita sedang berada pada malam ni, malam yang ke-22 dah. Berlakunya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih mungkin lah. Dia 10 akhir sebenarnya Nabi sebut. Tapi kemungkinan malam ganjil itu kemungkinan berbanding malam-malam genap. Ini selari daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Tapi kita tak tahu lagi lah masanya bila
Para ulama mengatakan bahawa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tentang kepastian bila tak tahu masa berlakunya Lailatul Qadar adalah untuk kita ni lebih bersemangat untuk mencarinya pada malam-malam 10 hari. Hal ini berbeza jika Lailatul Qadar sudah ditentukan. Contoh Lailatul Qadar setiap tahun ditentukan malam ke-27. Dia seteru orang akan malah untuk ibadah pada malam-malam lain. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidupkannya lah Lailatul Qadar masa yang kita ada lagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Dan kita takut sangat termasuk dalam golongan yang celaka ataupun rugi. Umur panjang, masuk bulan Ramadan sampai habis, masuk hari raya, keluar daripada bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Yang pertama, Allah tak ampun dosa dia, rugi besar, celaka orang ni. Yang kedua, tidak ada gandaan pahala ibadah. Yang ni memang rugi besar lah. Rugi umur. Jadi kerana itu tuan-puan, kita moga-moga Allah SWT gandakan pahala. Dia bukan beramal ibadah pada malam saja. Dia bermula lagi pada pagi hari. Kita dah baik dah pagi tu, semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Kita jadi pemurah lebih daripada hari-hari yang lain. Kita bersemangat tunggu malam nak masuk untuk beribadah. Dengan pakaian yang kita ada, dengan wangian yang kita ada, bersemangat dengan sejadah yang kita pilih sendiri untuk beribadah. Tempat dengan dibersihkan. Kalau boleh di masjid lagi baik. Gerak ke ahli keluarga. Oleh kerana itu tuan-puan, hidupkan dengan solat itu lebih utama. Kemudian zikir, berdoa, baca Quran dan sedekah. 5 ni utama amal ibadah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tuan pada rahmat dari Allah SWT, di siang hari kita buat kebajikan, berinfak, bersedekah. Di malam hari kita beribadah kepada Allah, gerak ahli keluarga dan banyakkan solat, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-puan, 7.30 dah. Saya pun nak bersiap ada ceramah di sekolah pula. Moga-moga Allah SWT memberkahi kita semua. Baik tuan-puan, saya nak mengumumkan satu perkara yang mana insya-Allah pihak Astaza Official, tim kami akan mengadakan program sekampik beras semurni ukhuwah, program kasih Ramadan, program kasih Ramadan, program meniti kasih Ramadan, sekampik beras semurni ukhuwah. Jadi kami akan agihkan, yang pertama adalah infak beras. Ada orang infak, sama ada infak sedekah fidyah, ada yang bayar fidyah puasa. Kita akan infak, kita akan beri sumbangkan kepada fakir miskin sekitar daerah Besut dan Setiu. Daerah Besut ni di kampung saya sendirilah, ataupun kampung jiran kampung saya lah, kalau banyak beras. Kemudian yang keduanya ada orang beri wang zakat dia, duit zakat dia, ditunai zakat, dia beri pada saya, suruh agihkan kepada fakir miskin. Yang duit tu saya akan beri terus kepada fakir miskin nanti bersama dengan beras yang diinfakkan. So kalau tuan-puan nak join, bolehlah PM admin saya, kata saya nak infak untuk program sekampik beras. Tu program kasih Ramadan sekampik beras semurni ukhuwah. Tuan-puan infaklah berapa tak ada masalah, cuma saya akan gunakan duit tersebut untuk beli 10 kg beras. 10 kg beras, setiap kapik 10 kg, dan sekarang kita dah ada 30 unit beras 10 kg, dan insya-Allah kita akan tambahkan lagi sehingga ke 100 ataupun lebih lagi lah berdasarkan sumbangan. Dan kami pun akan keluarkan kewangan daripada pihak kami. Cuma tak banyak lah. Kalau tuan-puan join sekali, insya-Allah jadi lebih banyak. Tuan-puan akan tengok aktiviti kami ni pada 15 hari bulan 4, iaitu jatuh pada hari Sabtu ni kami akan buat agihan. Ada berapa hari lagi? Kami Jumaat ada 2 hari lagi. Tuan-puan boleh infak lah. Moga-moga adanya pahala yang mengalir daripada kita semua kepada masyarakat awam. Moga Allah gandakan pahala kita. Beras tu mereka buat makan buka puasa nanti raya ataupun bulan Syawal nanti ada puasa 6. Tak ada masalah. Okey. Itu dia makan beras yang kita beri. Dan duit zakat, infak tu, duit tu saya akan beri satu rumah RM50 lah kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin sahaja kita pilih. Kalau anak yatim pun anak yatim yang fakir miskin, bukan anak yatim yang kaya lah. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.